Syahid di mana? Yamamah. Tentang ziarah makam Abu Hudzaifah, tentang Riyadh. Riyadh dekat tanah Yamamah ada kubur Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah. Dia syahid sebelah guru dia yang juga merupakan dulu hamba dia masuk Islam. Salim Maula Abu Hudzaifah diislamkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang pilih kita menyempurnakan ketaatan khusus salat fardu maghrib berjemaah ni. Taufik Allah ni mahal. Untuk satu orang tu taat, dia perlukan taufik daripada Allah. Tanpa taufik daripada Allah, ketaatan tu mustahil. Nak taat sedetik tanpa taufik mustahil. Jadi nak dapat taufik ni ada tiga keadaan. Yang pertama, dia kena ada talak, dia kena ada keinginan untuk taufik tu. Yang kedua, dia kena ada ikhtiar, usaha atas taufik tu. Dan yang ketiga, dia kena minta kepada Tuhan yang menciptakan dan yang memberikan taufik tu. Bila tiga benda ni ada, insya-Allah Allah Ta'ala akan istiqamahkan taufik sehingga dia dapat melakukan ketaatan dalam hayat dia sampai mati. Ada orang yang dia ada talak, dia ada keinginan, dia nak bangun tahajud, bukan tak mau, tapi ikhtiar tak ada. Pukul 5 baru tidur. Masya Allah, dia niat bangun tahajud, insya Allah tidur pukul 5. Bukan tahajud tuan, subuh pun terkejut, insya Allah. Keinginan ada, ikhtiar tak ada, masalah juga. Ada orang keinginan ada, ikhtiar pun dia hadir, tapi Allah tak pilih juga. Kata ulama, barangkali disebabkan dosa-dosa yang kita buat, yang kita tak minta ampun dengan Allah, Allah jauhkan kita daripada amal. Bukan kita tak mau baca Quran, kita niat nak baca Quran, niat memang nak baca Quran ni, balik sekejap lagi nak baca Quran ni. Quran tu dah letak dekat depan TV, supaya nak buka TV nampak Quran dulu, supaya boleh ambil Quran dulu dan baca dulu. Tapi Allah tak bagi taufik. Sampai nampak Quran depan TV tu, letak ambil remote. Lah, esok sama agak lusa sebulan dah tak baca Quran rupanya. Ya Allah. Kadang-kadang dia, bukan dia tak mau, dia keinginan ada, ikhtiar dia buat, tapi tak ada taufik daripada Allah untuk amal tu, tak dapat. Sebab tu kata ulama, kalau Allah tak pilih kita dalam satu amal, bertaubat pada Allah. Taubat pada Allah.
Dengan taubat Allah Ta'ala akan hapuskan zulumat hati, dan Allah Ta'ala akan hadiahkan taufik ketaatan kepada kita. Sebab tu syukur pada taat, atas taat yang Allah Ta'ala bagi, taufik Allah bagi ni, Masya Allah, benda besar. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang kufur, seandainya kamu kufur kepada ni'mat, kamu syukur pada nikmat aku, kata Allah, azidannakum, aku tambahkan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi la syadid. Ingat azabku pedih, kata Allah. Azab bukannya sakit. Kadang-kadang kita ni sakit ni, azab ni, aksiden azab ni, dah belum tentu. Azab ni apa dia? Azab ni bila meninggalkan ketaatan, sebenarnya sedang berada dalam azab Allah Ta'ala. Sebab dia sedang jauh daripada rahmat Allah. Itu hakikat azab yang sebenar. InsyaAllah tuan-tuan masuk bersatulah kita baca kisah-kisah sahabat ni, supaya kita melihat kehidupan mereka dan kita malu dengan kehidupan kita. Sebab mereka ialah orang-orang yang telah berjuang setiap detik, hari-hari kehidupan mereka, dan mereka dah tak ada dah pun, mereka dah wafat. Tapi Allah Ta'ala beritahu dalam Quran 2 kali dalam Al-Quran, jangan kata orang yang syahid tu mati, jangan. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kata orang yang syahid tu mati. Siapa yang kata ni? Siapa yang firman ni? Allah yang menciptakan mati dan hidup kata, jangan kata orang yang syahid tu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, dan sebenarnya kamu yang tak sedar tentang kehidupan mereka ni. Sebab mata kita ni hanya nampak benda yang zahir, ya. Allah tutup yang gaib. Kita tak nampak benda banyak di sebalik daripada apa yang Allah sembunyikan di alam gaib, termasuklah alam barzakh yang sebalik dekat dengan kita pada alam kehidupan ni. Allah ulang ayat yang seterusnya, ayat yang lain. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan sangka orang yang syahid tu mati. Tadi cakap jangan, sekarang ni sangka pun jangan. Bal ahya, bahkan mereka hidup, kata Allah. 'Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka beroleh rezeki. Allah kata mereka hidup, mereka tengah dapat rezeki ni, mereka sedang beroleh rezeki ni. Tuan-tuan, hari ni kita nak baca seorang lagi, kisah yang ke-73. Betul tak? 75. Oh, Ustaz Nazrin dah selesai dah. 73, 74. Dah, dia tak maklum. Okey, tak apa. Kalau saya tanya soalan yang 73, 74, boleh jawab kot, InsyaAllah. Dia bukan exam, tapi rewind. Sebab yang sebelum-sebelum ni, dan ni pun kita baca lagi seorang. Kalau kita 75 hari ni, kita sedang baca lagi seorang sahabat yang juga ahli Badar. Yang kisah 73, 74, siapa dia? Sayyidina Sa'ad bin, ingat lagi tak? Sa'ad bin Ubaid bin Nu'man Al-Ansari Al-Badri. Dia orang Aus, dia ahli Badar. Kita nak hafal 313 ahli Badar ni payah. Tapi daripada kita lalu kisah-kisah yang dalam kitab ni, so kita lalu seorang demi seorang ahli Badar. Orang tua-tua kita cerdik, dia bawa kita untuk ada hubungan dengan ahli Badar ni. Sebab tu pada kecil kita dengar salawat Badar. Ingat lagi tak tuan salawat Badar? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله. Lama dah kita apa makna dia?
Salatullah, salamullah, selawat daripada Allah dan salam daripada Allah. Ala Taha Rasulillah, kepada Nabi kita Taha. Nama lain pada Nabi kita Taha. Lepas tu kita letak nama anak kita Taha. Nama siapa tu? Nama Nabi kita Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, dan salam Allah, selawat daripada Allah dan salam daripada Allah, ala Yasin Habibillah, ke atas Yasin, kekasih Allah. Siapa dia Yasin? Nabi kita. Nama lain pada Nabi kita Yasin. Kita letak nama anak kita Muhammad Yasin. Dua nama Nabi. Muhammad pun nama Nabi, Yasin pun nama Nabi. Bin Muhammad Taha, 4 nama Nabi kat situ. Muhammad Yasin bin Muhammad Taha. Masya Allah. Sepatutnya dah ada 4 tu, patutnya sifat macam sifat Nabi SAW. Tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah. Wa bil hadi Rasulillah, dengan hidayat daripada Nabi kami Rasulullah. Wa kulli mujahidinillah, dan daripada semua mujahidin yang berjuang di jalan Allah. Bi ahlil badri ya Allah, dan dengan tawassulnya kami kepada ahli Badar, wahai Allah. Berapa orang? 313. Yang syahid berapa orang? 14. 13 dimakamkan di mana? Di medan peperangan Badar. Seorang dimakamkan di mana? Di satu tempat 28 km daripada medan Badar yang bernama Wadi Zafiran. Wadi Zafiran. Siapa yang seorang tu? Bukan orang lain. Itulah Sayyidina Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW. Siapa isteri dia? Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Syahid saja Sayyidina Ubaidah bin Harith. Selesai tempoh iddah, apa yang berlaku? Nabi SAW telah nikahi isteri dia yang bernama Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidatuna Zainab pun hidup tak lama, umur 25 tahun meninggal dunia. Dan itulah hubungan Nabi SAW dengan mereka, yakni ahli Badar. Sepatutnya hari ini pun kita ada hubungan dengan mereka. InsyaAllah kisah 75 kita masih sambung lagi dengan satu orang sahabat Nabi yang juga merupakan ahli Badar. Kisah 75, kesyahidan seorang sahabat yang takut dari ucapan yang buruk. Sebab apa? Sekali kita tengok. Nama penuhnya ialah Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah Al-Quraisy. Daripada Bani apa? Ini pun daripada Bani Abdul Manaf. Abu Hudzaifah bin Utsbah radhiyallahu taala anhu, anak kepada Utsbah bin Rabi'ah. Siapa dia Utsbah bin Rabi'ah? Kita ulang banyak kali tuan-tuan nama ni. Sebab apa? Inilah antara nama yang hidayat tak tembus-tembus lah mati dia. Setiap kali hidayat nak tembus, dia berpaling dan memilih jalan kebatilan dan tetap memilih permusuhan dengan Nabi. Inilah Utsbah bin Rabi'ah, bapa kepada Sayyidina Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ia ialah salah seorang sahabat yang gugur dalam perang Yamamah. Perang Yamamah perang apa? Perang lawan dengan Musailamatul Kadzab, nabi palsu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dekat mana Yamamah hari ni? Riyadh. Tuan-tuan kalau pergi Riyadh, tuan-tuan boleh ziarah maqam para syuhada Yamamah. Termasuklah yang kita nak baca hari ini, Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Ia tergolong sahabat yang masuk Islam pada peringkat awal. Ia pernah melakukan 2 kali hijrah dan merasakan salat dengan 2 arah kiblat. Sebelum kiblat ditukar ke Kaabah atau Masjidil Haram, kiblat umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Banyak peperangan yang pernah diikutinya. Di antaranya adalah peperangan Uhud dan peperangan yang lain ia ikuti bersama-sama Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh tambah perang Badar, tak tulis. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
meriwayatkan dan berkata, pada waktu perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ajma'in, aku telah mengetahui bahawa para pemuda dari Bani Hashim dan lainnya dikeluarkan secara paksa. Mereka tidak akan berani menyerang kita. Maka barang siapa di antara kamu yang berjumpa dari pemuda Bani Hashim, ni betul kan? Dia tulis Bani Hisham pula dekat kitab ni. Pemuda Bani Hashim jangan dibunuh. Barang siapa yang berjumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jangan dibunuh, akan tetapi keluarkan ia dengan paksa. Maksud dia apa? Ambil jadi tawanan perang. Siapa dia? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hak ni yang menyebabkan Abu Hudzaifah sikit terasa, sebab dalam perang Badar bapak dia pun sebenarnya terpaksa. Utbah tak mau ikut perang Badar, Syaibah tak mau ikut perang Badar. Hak yang keras sangat nak ikut perang Badar ni siapa dia? Abu Jahal. Siapa nama betul Abu Jahal? Orang Mekah panggil dia Abul Hakam, bapa kecerdikan. Tetapi kerana duk kerja menentang Nabi SAW, maka dipanggil dengan Abu Jahal, bapa kebodohan. Tapi nama betul dia siapa dia? Umar bin Hisham bin Mughirah. Umar bin Hisham bin Mughirah daripada Bani Makhzum, satu kabilah yang kuat juga di Mekah. Tuan-tuan, kerana Abu Jahal ni lah 1,200 orang tentera telah dibentuk daripada Mekah menuju ke arah Badar. Mekah ni nak pergi Badar jauh, tuan-tuan. Mekah nak pergi Badar 300 km lebih. Madinah nak pergi Badar 150 km. Jadi mujahadah orang musyrikin lagi teruk pada orang Islam. Maka melalui jalan Rabigh, jalan pesisiran pantai, untuk sampai ke arah Badar. Akhirnya mereka sampai, maka berkemah di satu tempat yang Allah sebut dalam Quran suratul Anfal ayat 76. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى. Allah kata ketika mana kalian, yakni orang Islam, berada di satu tempat yang bernama Udwatud Dunia. Tuan-tuan, kalau pergi Badar ada satu bukit pasir, cantik bukit tu. Tuan-tuan kalau pergi kat situ, kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, pergi ziarahlah Badar. Nak tahu Badar tak Badar, tuan-tuan masuk kawasan tu, tiba-tiba bukit pasir penuh. Ha, ni dah Badar. Sebelum Badar semua bukit batu. Bila tuan-tuan sampai Badar, tuan-tuan akan tengok macam-macam bukit pasir yang cantik. Ada satu tempat yang kalau tuan-tuan pergi, cantik kawasan tu, ada digantung bendera-bendera. Jalan kereta dia sampai separuh, tiba-tiba pas pada pasir semua. Tuan-tuan akan tengok banyak sampah. Kalau banyak sampah, makna dia banyak aktiviti lah kat situ. Di situlah Udwatud Dunia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Nabi dan tentera Islam sampai, Nabi bina kemah di situ, di Udwatud Dunia. Bila Nabi bina kemah kat situ, Allah Ta'ala turunkan hujan renyai-renyai yang menyebabkan para sahabat semua selesa. Kalau hujan, syok tidur. Kita kalau esok nak perang, boleh tidur malam ni. Tak tahu hidup tak hidup lagi ni. Mungkin hari ni last ni. Patutnya nak pejam mata pun tak lena, duk fikir esok ni. Allah bagi ketenangan dalam hati para sahabat. Huwallazi anzala sakinah. Allah Ta'ala turunkan ketenangan, bahagia dalam hati para sahabat, menyebabkan malam tu sahabat semua tidur kecuali Nabi SAW. Dan sehinggalah pagi esok Nabi bangun, Nabi kejutkan para sahabat bangun. Sebab sahabat tidur, Nabi suruh bangun cergas. Nabi suruh sahabat berlari, berjoging-joging depan. Sebab tu ada setengah ulama, kalau dia pergi ke Udwatud Dunia, dia akan kata ni buka selipar semua. Apa pakai berjalan atas padang pasir tu, tak payah pakai kasut. Kok-kok lah kaki-kaki kita pijak di tempat-tempat kaki para sahabat pijak. Masa mereka tengah jogging-jogging, masa sampai di situ. Sehinggalah sampai satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Hubbaib ibn al-Munzir radhiyallahu anhu, kata, "Ya Rasulullah, aku nak tanyakan kepada Tuhan, apakah kita berkemah di sini atas perintah Allah, daripada wahyu Allah, ataupun daripada perancangan cadangan Tuhan?" Nabi kata, "Aku yang cadangkan, bukan wahyu Allah." Kalau macam tu, ya Rasulullah, aku cadangkan kita bergerak ke depan sikit. Di depan sikit ada kawasan telaga, kawasan air yang kalau kita kuasai kawasan tu, insya-Allah kita ada kelebihan ke atas orang kafir. Nabi dengar cadangan tu, maka mereka telah bergerak ke depan sikit dan Nabi bina kemah baru di sana.
Dan di tapak kemah baru itulah telah dibina masjid. Hari ni kalau tuan-tuan pergi, ada satu masjid, nama dia Masjid Arish. Masjid Arish. Masjid tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi bulan 11, bulan 12 ni, insya-Allah tak boleh masuk lah. Tengah renovation lagi, daripada dah 5 bulan, 6 bulan renovation tu. Mereka nak buat bagi cantik. Kalau tuan masuk tengah tu, orang tempatan kata, satu orang tempatan yang rapat dengan kita di sana, dia kata, saya tak jumpa dalam kitab, tapi dia orang tempatan situ, dia kata hasil daripada muzakarah dengan ulama situ, tempat Nabi SAW berdoa sepanjang malam sebelum esok perang Badar, di tengah-tengah, di bawah lampu, di tengah-tengah Masjid Arish. Tuan-tuan, bila-bila kalau ada kelapangan, pergi ziarah lah Masjid Arish. Tuan-tuan, pergilah ziarah Udwatud Dunia, tempat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, warrakbu asfala minkum, Allah sambung ayat tadi. Dan kafilah Abu Sufyan, mereka lalu belakang bukit tu. Maknanya kalau Nabi SAW dan para sahabat jenguk sikit ke bawah, Nabi akan nampak kafilah Abu Sufyan, dan peperangan Badar tak jadi. Sebab maksud perang Badar ialah untuk tahan kafilah Abu Sufyan, nak ambil harta orang Islam yang dirampah ketika orang Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu yang maksud dia, nak ambil balik harta mereka. Kalau harta tu dah selamat, dah ambil, maknanya tak jadi perang Badar, tak jadi. Tapi kehendak dan keinginan Allah, Allah sebut dalam surah Al-Anfal ni, kami yang berkehendakan agar Badar ini peperangannya tercetus kerana kami inginkan kemenangan ke atas orang Islam. Tu ya. Sebenarnya Allah nak orang Islam menang, maka Allah Ta'ala nak perang Badar tu jadi. Tuan-tuan, ni sebenarnya. Sebab tu kita kalau Allah uji kita dalam kehidupan apa-apa saja, tuan-tuan, natijah akhir tu jangan risau. Natijah akhir tu dah ada dah. Natijah akhir tu dah ada dah. Ikhtiar, usaha, ketaatan dalam menyelesaikan masalah, itulah jalan kutip pahala untuk tarik keredaan Allah. Kadang-kadang saya minta maaf, kan, ada orang yang kerana nak selesaikan masalah, dia sanggup buat apa saja hatta langgar perintah Allah. Dia sanggup bermaksiat semata-mata nak selesaikan masalah. Bila dengan maksiat tu dia pilih untuk bermaksiat dan masalah tu selesai, dia kata pula, tengok kalau aku tak buat macam ni, tak jadi macam ni. La ilaha illallah. Seolah-olah dia pula yang selesaikan masalah tu. Masalah daripada Allah yang selesaikan masalah. Allah, yang Allah nak tengok perjalanan laluan macam mana kita menyempurnakan ketaatan dalam penyelesaian masalah. Imma syakiran wa imma kafura, tu nak pilih untuk syukur dalam ketaatan ataupun kufur dengan kemaksiatan. Itu je yang Allah nak pada kita. Hidup ni antara tu ya. Keputusan untuk taat atau keputusan untuk maksiat. Tuan-tuan jangan risau, setiap masalah yang sedang kita lalu akan sampai titik akhir untuk masalah itu selesai. Cuma jangan pernah kata, saya minta maaf, ramai orang kata ni kalau masalah ni selesai insya-Allah ni bahagia ke. Ni sebab masalah ni saya tak tenang-tenang. Kan? Untuk orang yang beriman, dia tak perlu tunggu masalah selesai untuk dia bahagia, kerana di saat dia mendekati Allah, hati dia bahagia sepatutnya walaupun masalah tu belum selesai. Dalam ujian ketenangan hadir, ini tanda kita redha dengan Allah, dan di saat itu Allah sedang hadir keredaan kepada kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat nombor 2. Allah Ta'ala kata, apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, sedangkan dia belum diuji. Tuan-tuan, apa berat sangat ujian kita lalu kalau dibandingkan dengan ahli Badar. Tuan-tuan, Abu Huzaifah bin Utsbah radhiyallahu anhu, dikala Nabi kata, mereka orang-orang yang keluar dalam Badar di kalangan musyrikin, sebahagian mereka keluar kerana terpaksa, bukan sebab nak keluar. Termasuklah seperti bapa saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada lagi tak? Ada. Siapa dia? Al-Walid ibn Al-Walid ibn Al-Mughirah. Siapa dia? Abang Sayyidina Khalid Al-Walid. Kalau tak keluar orang kata penakut. Kalau tak keluar orang kata pembelut. Kalau tak keluar orang kata pengkhianat. Kalau tak keluar orang kata macam-macam. Jadi sebab nak selamatkan diri daripada kata orang ni, maka dia pun keluar. Dia pun keluar ikut perang Badar bukan sebab apa. Sebahagian keluar sebab nak tahan, nak ambil balik harta. Sebab mereka kata Abu Sufyan, kafilah dia akan ditahan oleh Nabi dan para sahabat untuk diambil harta tu. Maka orang Mekah kata, harta tu kita punya. Abu Sufyan dah jual harta tu, dan sepatutnya harta tu milik kita. Kita kena dapatkan harta tu. Warrakbu asfala minkum, Allah kata mereka, yakni para kafilah Abu Sufyan,
dapat melepaskan diri daripada Nabi, mereka lalu sebelah ya. Tuan-tuan, dekat belakang tu, macam mana saya nak tunjuk? Kalau dekat sini apa nama, Udwatul Dunia, tempat Nabi buat kemah, di hujung sini Udwatul Quswah, tempat orang kafir buat kemah, Bukit Batu. Malam yang saya kata hujan renyai pada para sahabat, malam tu tuan-tuan, untuk orang kafir banjir, hujan lebat yang menyebabkan mereka semua tak cukup tidur malam. Hara tempat mereka. Allah Ta'ala sengaja biar lebih penat sikit, supaya nanti esok perang pun sakit, perang pun dalam keadaan kepenatan. Tuan-tuan, Abu Sufyan lalu dan sampai tempat mereka, kata dah balik. Aku dah berjaya selamatkan harta kalian dan tak payah dah perang Badar ni, dah balik. Tuan-tuan, kerana Abu Sufyan dah selamat, harta dah selamat, 200 orang daripada 1,200 ikut Abu Sufyan balik. Jadi orang kafir tinggal berapa? 1,000. Hak 1,000 orang ni di bawah pimpinan siapa? Abu Jahal. Sampai saja di medan Badar, maka berlakulah pertempuran 3 lawan 3. Hak yang keluar 3 orang pertama daripada orang Quraisy, siapa dia? Yang pertama sekali Utbah bin Rabi'ah ni, bapa Abu Hudzaifah. Yang kedua Syaibah bin Rabi'ah ni, pakcik Abu Hudzaifah. Yang ketiga Al-Walid bin Utbah ni adik Abu Hudzaifah. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau kita ada di kedudukan Abu Hudzaifah, macam mana perasaan kita ni. 3 orang ahli keluarga kita yang kita ikhtiarkan supaya hidayat masuk dalam diri mereka dan mereka beriman kepada Allah. Hari ini perang Badar, mereka 3 orang pertama keluar nak lawan dengan Nabi. Bahkan Utbah bin Rabi'ah kata pula, ni di kalangan kamu orang Islam, mana yang nak lawan kami? Keluar 3 orang. Keluar 3 orang Ansar. Utbah kata, aku tak kenal kalian semua sama. Kalian orang mulia di kalangan orang-orang Madinah, aku tak mau lawan dengan kalian. Balik, wamai orang-orang kami. Maka keluarlah 3 orang daripada ahli keluarga Nabi. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, yang saya beritahu kat tuan-tuan tadi, yang syahid dimakamkan jauh sikit daripada syuhada Badar yang lain, di Wadi Zafran tadi. Sepupu Nabi 2 orang, pakcik Nabi seorang. Tuan-tuan, kalaulah saya tanya saja, kalaulah Malaysia masuk World Cup, kalau memang tak lah, kalau ni tengah World Cup kat Qatar ni, tiba-tiba Malaysia lawan lah ni, agak-agak mai kuliah. Saya minta maaf, saya soalan ni mai insyaAllah mai. Tuan-tuan tak terkesan dengan World Cup? Tuan-tuan, kalau Malaysia lawan, kita sokong apa siapa? Malaysia lawan dengan Brazil, kita memang tiap-tiap tahun tak pernah miss minat Brazil, tuan. Tiba-tiba kena pula tahun tu Malaysia lawan dengan Brazil, memang tiap tahun kita minat. Agak-agak kita sokong Brazil ke kita sokong Malaysia? Sudah tentunya Brazil, betul? Takkan. Tuan ingat tak masa friendly match Bangladesh lawan Malaysia dulu? Bila satu orang pekerja Bangladesh tu ditanya, malam ni Malaysia lawan, rasanya siapa menang? Bangladesh tu kata, mesti Malaysia menang. Sokong mana? Mesti sokong Malaysia. Malaysia lawan siapa? Bangladesh tu tanya balik. Malaysia lawan Bangladesh. Mesti Bangladesh menang. Tapi itu kan Bangladesh. Sebab apa? Negara dia. Tuan-tuan bayangkan, ini bukan World Cup. Sekarang ni di depan Abu Hudzaifah ialah bapa, pakcik dengan adik dia, yang sedang bertarung dengan 3 orang ahli keluarga Nabi. Allah, kita nak sukuh hak mana? Bapa yang daripada kecil besarkan kita, pakcik yang daripada kecil baik dengan kita, adik yang sentiasa bersama dengan kita, membersamai dengan kita. Dalam medan Badar, tuan, tiba-tiba 3 orang ahli keluarga kita bertemu dengan 3 orang ahli keluarga Nabi. Allah, la tu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Tak beriman, kata Nabi seorang tu, kalau aku tidak lebih dicintainya lebih daripada bapa-bapa dia, anak-anak dia, dan seluruh manusia daripada seluruh manusia. Allah. Tuan-tuan,
Abu Hudzaifah sebut apa? Tuan-tuan betulkan lagi nah. Lalu Abu Hudzaifah bin Utsbah, dia salah type ni, berkata, kita memerangi ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dan keluarga kita sendiri, tapi membiarkan Abbas tetap hidup. Dia tak habaq kat siapa-siapa, tuan-tuan. Perkataan ni keluar pada mulut dia di saat dia sedang bersama Nabi dalam perang Badar. Sebab dia tengok sendiri bapa dia mati ditebas oleh oleh Hamzah radhiyallahu taala. Dia tengok abang dia, adik dia mati. Dia tengok pakcik dia mati, ditebas oleh ahli keluarga Nabi. 3 orang ahli keluarga Nabi telah bunuh 3 orang ahli keluarga dia. Allah. Tuan-tuan, macam mana bergolak perasaan dalam hati. Betapa ketika tu dia kata, kita perang dengan ahli keluarga kita, tapi bila sampai dekat Abbas, Nabi suruh biar hidup. Demi Allah, aku bersumpah, kata Abu Hudzaifah, kalau aku bertemu dengan dia, yakni Al-Abbas, aku akan hunuskan pedang kepada dia. Dia berkata, aku kemudian menyampaikan pernyataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada Umar Al-Khattab, wahai Abu Hafs. Panggilan kunyah bagi Sayyidina Umar apa dia? Abu Hafs. Sebab apa anak Sayyidina Umar nama dia? Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Umar berkata, demi Allah, bahawa itu adalah untuk hari pertama di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Abu Hafs. Apakah wajah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan ditusuk dengan pedang? Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, biarkan aku memancung batang leher Abu Hudzaifah dengan pedang. Demi Allah, ia munafik. Kemudian Umar berkata, Abu Hudzaifah sangat menyesal dengan pernyataannya tadi. Lalu berkata, demi Allah, aku tak tenang dengan ucapanku yang pernah aku lontarkan ketika itu, dan aku akan terus merasa takut dengan ucapanku itu sampai dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikanku syahid. Dan benar sahaja, Abu Hudzaifah akhirnya gugur dalam peperangan Yamamah. Tuan-tuan, silap cakap sebab marah ni perasaan. Sayang ni bukan boleh dibuat-buat. Sayang dengan ahli keluarga ni ialah satu lumrah yang diciptakan oleh Allah dalam setiap manusia. Suka ataupun tidak, bapa dia ialah bapa, adik dia ialah keluarga, pakcik dia ialah keluarga. Suka atau tak, perasaan cinta tu datang. Tetapi bila Nabi mengatakan satu perkara yang kadang-kadang mereka tak boleh nak faham masa tu. Tapi inilah para sahabat. Mereka bila bertaubat, mereka tebus kesilapan dan dosa mereka dengan kebaikan. Tak pernah satu pun lepas tu ghazwah yang disertai oleh Nabi, melainkan Abu Hudzaifah akan sertai juga. Tuan-tuan, kita baca kisah 76, sebab kisah 76 ni pun kisah Abu Hudzaifah juga. Kisah kesyahidan seorang sahabat yang sedih atas kematian ayahnya. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk tetap berada di sungai, namun mereka meninggalkannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Lalu beliau memanggil, wahai Utsbah, wahai Syaibah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal, yang menghitung seluruh yang ada di sungai. Apakah kamu telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu? Kerana aku telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku. Tuan-tuan, bila Nabi bercakap ni, masa Nabi campak semua jasad mereka ni dalam telaga. Dia tulis sungai, bukan sungai kan? Tak ada sungai kat Mekah, tak ada sungai kat Madinah, tak ada sungai dekat Saudi. Kalau tuan tengok tu bukan sungai, itu kita panggil wadi, lembah. Wadi. Lepas wadi ni ialah tempat yang rendah, lembah. Bila hujan maka wadi tu akan dipenuhi dengan air. Tuan-tuan jangan nak pergi buat mengai tu, memang tak ada ikan. Semangat tuan tengok hujan, masya-Allah. Weh, ni boleh buat casting ni, dia pergi casting. Lepas tu dia pun tanya, apa sih kumpau? Nanti tanyalah apa sih kumpau? Memang tak ada ikan. Wadi mana ada ikan tuan? Kalau tuan-tuan pergi dekat Uhud, ada mahsir, tempat yang Nabi SAW suruh Sayyidina Ali ambil air untuk bersihkan darah Nabi SAW di Uhud.
Dan di situ pun air cuma bertakung bila lepas hujan saja. Lama lepas tu tuan-tuan tengok tempat tu dah kering balik dah. Tak ada. Ada kata, Ustaz Hatupi, ada ikan Ustaz, ada ikan. Tuan-tuan, berudu, katak. Bukan ikan. La ilaha illallah. Lama betul tinggal Malaysia ni sampai nak ikan dengan berudu pun dah tak kenal. Tuan-tuan, ni Saudi, ni Arab. Tuan-tuan, yang banyak telaga. Sungai tak ada. Telaga banyak. Tuan-tuan pergi sana telaga, sini telaga. Hak tempat memang ada nak ikan kat mana? Tuan-tuan kena gerak pergi dekat satu tempat. Nama dia, orang situ kata Wadi Garagir. Wadi Garagir tempat itu. Ataupun Wadi Ad-Disah. Jalan api Tabuk. Tang tu memang sentiasa ada air. Air tu bertakung sebab apa? Air keluar daripada batu. Air tu turun sehingga tempat tu ada belukar, pokok tinggi, lalang tinggi. Di situ tuan-tuan tengok ada ikan kecil-kecil. Tu yang mana ikan? Allah Ta'ala buat dekat padang pasir tu, tiba-tiba ada air. Kalau kita tengok tu setakat lecak. Kalau kat Malaysia ni, tu lecak hujan. Kalau untuk orang Arab, Masya Allah, ini mata air. Mereka duk guna. Saya duk tengok relax lepas tadah ni tu, lepas minum. Saya tengok berapa siang kan. Kita, ya Allah. Baru lepas pijak naik jeep tadi. Ambil minum pula. Masya Allah, kita tak tergamak. Sebab kita duduk dekat negara. Mereka negara hujan sikit, kita negara sikit-sikit hujan. Sikit-sikit hujan. Ni kita kan. Mereka sana, hujan sikit, memang sikit. Kadang-kadang lama tak hujan, buat istisqa. Hari tu nak pergi ke lapangan terbang tuan. Masa saya kat sana hari tu memang musim kemarau, sehingga kan hari tu di-announce dekat Masjid Nabawi untuk buat istisqa. Saya kata alhamdulillah dapat buat istisqa dekat Masjid Nabawi, buat salat sunat, minta hujan. Tuan-tuan, selepas salat istisqa kami pun check out hotel, naik bas nak pergi ke airport. Tengah-tengah driver tu bawa bas, tuan-tuan. Driver tu tiba-tiba seronok. Dia tepuk saya, alhamdulillah. Matar iji. Saya kata kat dia, apa masalah? Nadhab ilal matar, narah ilal matar. Lish? Kita mampu kat matar. Matar ni tuan-tuan, kapal lapangan terbang. Mim, ta, alif, ra. Lapangan terbang, matar. Dia kata, la wallahi, matar nazal. Matar nazal. Mim, ta, ra, matar, hujan. Ini bahasa Arab. Mim, ta, alif, ra, matar, lapangan terbang. Mim, ta, ra, matar, hujan. Dia beritahu dia punya sonok kan, hujan turun. Baru tadi buat istisqa, hujan petang tu turun. Depa hujan sonok kan. Hari ni Jeddah banjir. Sebab jarang-jarang hujan. So depa tak ada sistem pemparitan yang baik macam kita. Kita negara yang memang standby lah. Kita ada lorong smart. Itu semua untuk persiapan banjir. Mereka tak siap apa untuk banjir. Sekali banjir tuan-tuan, 800 lebih dah tuan, kematian disebabkan banjir. Daripada banjir dulu-dulu mereka buat statistik dah 800 lebih kematian sebab banjir. Hak baru ni dah 3 orang mati. Banjir dekat Jeddah ni 3 orang dah mati. Sebab mereka tak persiap untuk banjir. Sebab negara mereka bukan negara hujan. Jadi tuan-tuan, dalam peristiwa ni dia sebut kat sini sungai, tapi dia bukan sungai, dia telaga. Jadi bila Abu Jahal mati, bila Utsbah bin Rabi'ah mati, Syaibah bin Rabi'ah mati, Umayyah bin Khalaf mati, apakah mereka dikuburkan? Tak. Mereka dicampak dalam telaga. Telaga tu ada lagi tak? Sampai hari ni ada lagi. Tuan-tuan kalau pergi Badar, ada homestay dekat tengah-tengah medan Badar tu, tempat perang Badar tu tuan-tuan. Tempat perang tu ada homestay sekarang. Depan homestay ada padang bola. Saya rasa tu kata Saudi boleh tahan juga tahun ni World Cup. Dia pun boleh shoot jauh ni kata. Mana tak shoot jauh tuan. Tempat perang Badar tu padang bola ni. Lepas buat tianggul tu biji. Kalau kita ni tuan-tuan, tempat perang Badar, kita jaga macam kita jaga Telaga Hang Tuah. Dan Hang Tuah ni pun kita pun tak tahu. Ada ke tak ada Hang Tuah ni. Dia kata takkan Melayu hilang di dunia. Dia hilang entah ke mana. Siapa tahu Hang Tuah duduk mana. Kubur Hang Tuah pun kita tak confirm kat mana. Inna lillah. Tapi kita jaga kubur apa nama Telaga Hang Tuah. Tapak kaki Hang Tuah. Masya Allah, kita ni orang yang menghargai sejarah. Tuan-tuan, lepa bina homestay dekat tengah tempat perang.
Lepas buat padang bola. Kita nak main bola kat situ pun tak teragak. Elok tepi padang bola, tempat baling corner tu, tempat sepak corner, ada telaga lama. Tempat itulah, telaga itulah yang dicampak jasad-jasad orang kafir. Bila Nabi campak, apa Nabi kata tadi? Nabi SAW tanya soalan. Nabi kata, apakah kamu telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu yang sebenar? Nabi tanya kat Abu Jahal sebuah yang dekat dalam pagi itu. Kerana aku telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku sebenarnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bercakap dengan manusia yang setelah meninggal dunia? Rasulullah SAW menjawab, mereka telah mengetahui bahawa apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Setelah mereka memakamkan jenazah para sahabat yang gugur, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tampak raut wajah Abu Hudzaifah bin Utsbah kebencian yang dalam. Dan sebenarnya dia tak boleh letak kebencian. Sebab apa? Kesedihan yang hadir, yang ada pada Abu Hudzaifah menyebabkan dia tak boleh nak tahan muka dia. Sebab dia sedih sangat. Bapa dia mati dalam keadaan yang kafir. Dan kemudian dia tak ingat balik Nabi kata jangan bunuh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ia melihat kesedihan telah berubah dan ayahnya telah berundur sampai ke telaga. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hudzaifah, wahai Abu Hudzaifah, demi Allah, apakah menyakitimu apa yang telah terjadi kepada ayahmu? Dalam riwayat yang lain dikatakan, semoga engkau dapat memasukkan ayahmu ke dalam syurga. Tuan-tuan, yang perkataan yang kedua ni disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Musnad Ahmad disebutkan juga benda ni, dan disebutkan juga dalam kitab oleh Ibnu Abu Asim dan kitab Sunnah. Abu Hudzaifah berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak meragukan sesuatu pun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan aku tidak meragukan apa yang terjadi kepada ayahku dan kematiannya. Namun apabila ia pandai dan bijaksana, aku dapat berharap dan memohon agar ia tidak meninggal dunia sebelum mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk Islam. Namun ketika aku mengetahui dan menyedari bahawa itu semua sudah terlambat dan yang terjadi telah terjadi, maka aku sangat merasakan kesedihan. Dalam riwayat yang lain, maka aku berharap agar itu semua menjadikan ayahku dekat dengan Islam. Namun setelah aku mengetahui apa yang menimpanya dan aku ingat bahawa ayahku meninggal tidak seperti yang aku harapkan, maka hal itu membuatkan perasaanku sedih. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, Abu Hudzaifah ni tuan-tuan, harap ayah dia masuk Islam. Daripada awal dia masuk Islam, dia sembunyikan keislaman daripada ayah dia. Tapi setiap kali dia balik rumah, kalau ada hujah, dia akan cuba untuk bentuk ayah dia, untuk hadir, untuk faham apa yang dibawa oleh Nabi. Dan sebenarnya Abu Hudzaifah faham sangat dah tentang Islam. Tuan-tuan, di mana rumah tempat Nabi berkumpul? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan ada lift dekat Babus Salam. Kita kalau pergi Mekah tuan-tuan, hotel kita biasa kat Safwa Tower, Clock Tower. Hak yang ada duit sikit duduk dekat mana? Duduk dekat apa nama Dar Tauhid. Dar Tauhid tu tuan-tuan, saya tak pernah duduk lah kat situ. Lepas kata 10,000 semalam. Tapi ramai je duduk kat situ. Tuan-tuan bayangkan, hari ni belah tu dah jadi depan. Belah tu jadi depan. Kalau kita depan Masjidil Haram lah mana? Pintu King Abdul Aziz, pintu King Fahad tu depan. Dulu tu belakang. Dulu tu belakang. Depan mana? Babus Salam. Babus Salam kat mana? Tempat sa'i. Tempat sa'i. Sebab apa? Rumah Nabi belah sana. Nabi tak masuk ikut pintu King Abdul Aziz, Nabi tak masuk pintu King Fahad. Nabi kalau masuk Masjidil Haram daripada rumah Nabi, Nabi akan masuk ikut Babus Salam. Babus Salam kat mana? Babus Salam ni tuan-tuan tempat Marwah, Safa Marwah. Daripada Safa tuan-tuan, daripada Bukit Safa, tuan-tuan nak keluar, ikut luar, nak pergi ke tempat ambil air Zam-Zam atau tempat rumah lahir Rasulullah. Tuan-tuan turun dan naik eskalator, tuan-tuan sedang keluar, sebenarnya itulah Babus Salam. Kalau tuan-tuan keluar pada Babus Salam, ambil belah kanan, tuan-tuan akan nampak lift naik eskalator untuk pergi buat sa'i naik skuter. Tuan-tuan nak sa'i naik skuter, lepas guna lift tu naik tingkat 3. Sewa skuter, lepas tu sa'i, boleh nak tawaf sekali pun boleh.
Di situ kalau tuan baca kat pintu, dia tulis Babul Arqam. Babul Arqam. Babul Arqam ni pintu Arqam. Sebab apa? Di situ ialah kawasan tempat rumah Arqam ibni Abi Arqam. Nabi dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Di saat Nabi mengajarkan para sahabat Al-Quran di situ, Abu Jahal pernah mai? Pernah, tapi tak masuk. Abu Jahal akan mai duduk kat belah tepi rumah, dia letak telinga dia dengar. Utsbah bin Rabi'ah, bapa Abu Hudzaifah tadi pun sama. Dia akan pergi belah belakang, letak telinga. Setiap perkataan daripada firman Allah sebenarnya mereka faham dengan jelas dan mereka tahu hak tu betul. Dan bila pernah mereka keluar, tuan-tuan, terserempak Abu Jahal dengan Utsbah, serempak. Awas Abu Jahal kata, hang buat apa ni? Utsbah kata, hang pun buat apa kat sini? Aku saja nak tahu apa yang Muhammad ajar. Tuan-tuan, masing-masing tuan, dengan ego masing-masing. Sebab tu kerah. Abu Jahal pernah pukul, minta maaf, Abu Hudzaifah, Utsbah bin Rabi'ah pernah pukul Abu Bakar Siddiq dengan kasut dia, dengan terompah kayu dia. Tuan-tuan, pecah kan muka Abu Bakar Siddiq, berdarah penuh. Sampai dikatakan wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq berlumuran dengan darah kerana dipukul oleh Utsbah bin Rabi'ah. Pingsan Abu Bakar Siddiq, sehingga bila sedar saja, perkataan pertama yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa dia? Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Ibu Abu Bakar Siddiq kata, jangan kamu khawatir, Rasulullah selamat. Abu Bakar kata, tak, aku tak akan makan walaupun satu suap makanan, melainkan aku nak jumpa, nak tengok sendiri Nabi dah okey ke belum. Sebab hari itu masa mereka pukul Abu Bakar, mereka pukul Nabi juga. Tuan-tuan, ni kadang-kadang saya malu, kadang-kadang mereka melalui kehidupan dengan perjuangan tanpa henti. Kita melalui kehidupan dengan penantian tanpa henti. Lepas banyak bergerak, kita banyak tunggu. Tunggu apa tu? Tunggulah Imam Mahdi. La ilaha illallah. Tuan-tuan, janji Allah pasti Imam Mahdi akan hadir. Tapi sekarang ni bukan kerja tunggu, kerja kita gerak-gerak nak buat apa, Ustaz tak tahu. Tuan-tuan nampak ni bergerak lah ni. Nak buat bergerak apa lagi, Ustaz? Kami bukan ada duit nak beli benda-benda mahal, kamera canggih-canggih ni. Duduk fikir risau kawasan kita, apa ramai lagi hidayat belum sampai pada hati orang bukan Islam ni. Semua bertanggungjawab kita. Kalau Nabi ada hari ni, duduk dalam masjid ni, pas Nabi pun fikir ni, macam mana seluruh ceras ni, jalan kuari ni, tak ada seorang pun mati tanpa iman. Nak buat macam mana? Kena mesyuarat. Nak buat macam mana? Bila ada mesyuarat, baru ada pergerakan. Bila ada kerisauan, baru akan tumbuh satu perkara. Kalau tak ada kerisauan, KLCC pun tak naik. Kalau tak ada fikir terhadap KLCC, tak naik KLCC. Kalau tak ada fikir pasal KL Tower, tak naik KL Tower. Sebab ada kerisauan atas untuk benda tu, maka benda tu naik. Kalau ada kerisauan untuk hidayah, hidayah akan tersebar. Sebab tu kita baca kisah itu sahabat dan kehidupan mereka, supaya kita faham mahal agama ni. Pengorbanan perasaan Abu Hudzaifah bin Utsbah radhiyallahu anhu, inginkan hidayah untuk bapa dia, akhirnya bapa dia mati dengan kekafiran. Tuan-tuan, Nabi SAW tahan, Nabi tangkap Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi tak bunuh. Siapa lagi? Ramai. Tawanan kafir berapa ramai? 70 orang. Tuan-tuan, orang kafir yang ditangkap masa perang Badar 70 orang. Tawanan 70 orang. Antara seorang tawanan nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayz. Kita bisa dengar nama Uqbah bin Abi Mu'ayz. Uqbah bin Abi Mu'ayz ni orang pernah cabar dia, wahai Uqbah, kalau kau berani pergi ludah muka Muhammad. Tuan-tuan, dia pergi dekat Nabi SAW dengan penuh kebencian, dia telah ludah muka Nabi SAW. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayz. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jaga kambing dia. Abdullah bin Mas'ud raja pengembala kambing. Kambing siapa dia? Ni Uqbah bin Abi Mu'ayz. Dia pernah ludah muka Nabi SAW. Bila Nabi salat depan Masjidil Haram, dialah dengan Abu Jahal yang angkat perut unta letak di belakang Nabi. Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'ayz. Tuan-tuan, kalau ikutkan orang yang macam ni dalam medan Badar, sepatutnya kena bunuh lah. Macam Abu Jahal, macam Umayyah bin Khalaf, macam Utsbah bin Rabi'ah, kepala-kepala ni, Al-Walid bin Mughirah, semua kena bunuh. Tapi ihsan Nabi SAW, Nabi tangkap dia di tawanan. Tapi dia buat masalah.
permusuhan dia dengan Nabi tak berhenti sampailah di satu tempat yang bernama Bir Rauha. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, pergi Badar, jalan tuan-tuan akan singgah Bir Rauha dulu. Bir Rauha ni 70 km pada Madinah, separuh jalan ke Badar. Daripada Bir Rauha ni tuan-tuan 4 km. 4 km off road tuan-tuan akan sampai satu tempat nama dia Irq Zabiyah. Tuan-tuan kalau rajin tuan-tuan boleh buka dekat YouTube saya, Creative Warrior. Dekat situ saya ada post video masa kami pergi ziarah Irq Zabiyah. Irq Zabiyah ni 4 km off road daripada Bir Rauha. Bir Rauha ni telaga yang Nabi singgah setiap kali Nabi nak pergi Badar, Nabi Hajjatul Wida, Nabi singgah dekat situ, Nabi bersihkan diri kat situ. Dan Irq Zabiyah ni 4 km sebelum Rauha, Nabi singgah selalu kat situ. Biasanya Nabi akan berehat dan Nabi akan salat di situ. Ketika Nabi lalu untuk Haji Wida, Nabi singgah solat subuh situ. Dikatakan 70 orang Nabi pernah singgah di situ. Dikatakan Nabi Musa AS pernah bawa 70,000 Bani Israel ketika nak tunaikan haji, lalu kawasan tu dan singgah rehat di situ. Di mana tempat tu? Nama tempat tu Irq Zabiyah. Sampai kat situ, Uqbah bin Abi Mu'ayth buat hal yang terpaksa Nabi SAW hukum bunuh. Dan dibunuh Uqbah bin Abi Mu'ayth di situ, dan lepas korek tanah, lepas tanam kat situ. Situ tak ada telaga. Alhamdulillah Nabi tak campak masuk dalam Bir Rauha. Bir Rauha tu sampai hari ni tak boleh minum. Ada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Hari ni Bir Rauha boleh minum. Nak ambil buat balik pun tak ada masalah. Bir Rauha, air dia sampai hari ni rasa air Zam-Zam dulu. Air Zam-Zam lah ni dah tak rasa macam dulu dah, payau dah kurang. Tuan-tuan kalau minum air Bir Rauha, Masya Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil air tu, akan datang kadang-kadang ada kereta, ada speaker kat atas, daripada Jabatan Agama Saudi. Ma fi yanfa'u syai' min hadhil ma' illa Zam-Zam. Tak ada manfaat apa air ni, tak ada manfaat apa ni, melainkan Zam-Zam yang manfaat, Zam-Zam yang manfaat. Dia akan cakap dekat speaker. Hak penuh dia ambil orang Pakistan. Kita boleh ambil, ambil lah tuan-tuan buat balik. Berkat air yang pernah Nabi minum. Bahkan dikatakan Nabi pernah ludah juga masuk dalam telaga tu. Jadi tuan-tuan, kita ambil manfaat. Uqbah bin Abi Mu'ayth dimakamkan dekat mana? Irq Zabiyah. Saya bawa kalau jemaah pergi Irq Zabiyah, saya tak nak tunjuk lah makam tu. Dan kalau tunjuk lagi nak buat apa, tak nak baca Fatihah pun tak boleh. Dan orang yang duk benci Nabi, yang duk hina Nabi, yang duk lawan Nabi, akhirnya dibunuh di situ. Perjalanan balik ke Madinah. Tuan-tuan, inilah Badar. Dan mereka lah ahli Badar. Semoga kita di kalangan orang yang akhirnya nanti mati bertemu dengan Nabi di akhirat, dapat melihat seorang-seorang wajah ahli Badar. Dan Allah Ta'ala taufikkan kita untuk mengikut jejak langkah perjuangan mereka, untuk jadi asbab hidayah sampai ke seluruh manusia, seluruh alam, insya-Allah. Semoga dua kisah yang kita baca pada malam ni menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang baca, dan tuan-tuan puan-puan sendiri yang hadir dan dengar kisah ni, insya-Allah. Semoga Abu Hudzaifah yang telah diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita pun harap agar kita nanti ke akhirat berhimpun dengan beliau. Inilah Abu Hudzaifah yang kita duk baca dulu kisah dia. Masya Allah. Syahid di mana? Yamamah. Tuan-tuan kan nak ziarah makam Abu Hudzaifah, tuan-tuan pergi Riyadh. Pergi Riyadh, dekat tanah Yamamah ada kubur Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah. Dia syahid sebelah guru dia, yang juga merupakan dulu hamba dia masuk Islam, Salim Maula Abu Hudzaifah. Di Islam dimerdekakan Salim. Dikatakan, wahai seluruh orang Quraisy, inna hadza Salim ibni Maula Abu Hudzaifah. Mulia hari ni Salim bin Abu Hudzaifah. Dulu anak angkat boleh bin dengan bapa angkat dulu. Sebelum ayat Quran turun mengharamkan bapa angkat berbin dengan bapa angkat, anak angkat bin bapa angkat. Dulu boleh anak angkat bin bapa angkat. Nabi pun pernah Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad pernah. Turun je ayat Quran mengharamkan berbinkan anak angkat dengan bapa angkat, maka balik Zaid bin Harithah. Salim, bapa dia tak tahu siapa. Jadi Salim bin apa tak ada, cuma tulis Salim Maula Abu Hudzaifah. Mereka syahid sama-sama dalam perang Yamamah, dimakamkan dalam satu liang yang sama, dan mereka pasti akan dibangkitkan bersama-sama, dan semoga kita masuk syurga dengan mereka bersama-sama, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana kelemahan dan dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf dari tuan-tuan dan puan sekalian. Semoga Allah Taala terima kita semua, dan kita doa sikit. Semoga amin dari tuan-tuan dan puan pada malam ni. Allah Taala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami seperti mana Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, Nabi telah wafat dan tinggalkan kami, zaman telah berlalu lebih 1400 tahun. Ya Allah, dengan kerinduan yang begitu tebal dalam hati-hati kami, ya Allah, terhadap kekasih kami. Begitu juga para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mereka telah tinggalkan kami dengan cahaya hidayat, dengan daripada perjuangan pengorbanan mereka. Ya Allah, air mata, darah dan peluh yang pernah mengalir di badan mereka telah menjadi asbab hari iman sedang mekar dalam hati-hati kami. Tapi wahai Allah, kerana dosa-dosa yang kami buat, iman ni sedang layu. Wahai Allah, tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa. Kalaulah Engkau tak ampunkan kami, habislah kami. Wahai Allah, kalaulah Kau zahirkan dosa kami, pasti hitam timur dan barat kerana dosa ni. Wahai Allah, tapi kalaulah Kau ampunkan kami, wahai Allah, itulah kebaikan yang cukup sempurna untuk kami. Tolonglah wahai Allah, kami angkat tangan kami mengetuk pintu rahmat keampunan Kau. Tolonglah ampunkan kami semua wahai Allah. Terima ibadat kami semua wahai Allah. Kami buat amal, Engkau yang menerima wahai Allah. Kalau Engkau tolak, habislah kami. Kalau Engkau terima, Masya Allah, kami lah orang yang paling beruntung dalam dunia ni wahai Allah. Kami tahu mulut ni akan terhenti bercakap, tangan ni akan jatuh dan gugur, kaki akan berhenti melangkah, jantung akan berhenti berdegup. Wahai Allah, mata ni pasti tertutup. Saat dan ketika tu tak ada lagi guna taubat untuk kami, ya Allah. Wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa ni, mohon sungguh-sungguh keampunan daripada Engkau. Tolonglah terima kami dan taubat kami ni, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ampun dosa anak isteri kami, wahai Allah. Ampun dosa guru-guru kami, wahai Allah. Ampun dosa umat ni, wahai Allah. Kami berjalan di kala umat ni sedang sibuk minum arak, wahai Allah. Kami menyaksikan umat ni berzina, wahai Allah. Kami menyaksikan umat ni dalam keadaan fitnah demi fitnah untuk perkara dunia, wahai Allah. Kami melihat umat ni sibuk dengan perkara yang haram, wahai Allah. Kami melihat umat ni dengan judi, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa umat ni. Hadirkan taufik untuk umat ni hadir pada taubat, wahai Allah. Istiqamahkan taufik untuk taubat juga pada kami, wahai Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertaubat sebelum kami mati, wahai Allah. Wahai Allah, janganlah Kau tutup mata kami, berhentikan jantung kami di dalam keadaan kemaksiatan kami kepada Engkau, wahai Allah. Kami berlindung daripada kejahatan amalan kami kepada Engkau, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Tolonglah terima amalan umat ni, wahai Allah. Kau pilihlah setiap daripada umat ni untuk menyambung langkahan kaki Nabi SAW. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan kami, wahai Allah. Hadirkan dalam hati kami sangkaan yang baik, wahai Allah, untuk umat ni, sehingga kami dapat pegang tangan umat ni melangkah dalam cahaya hidayat Engkau, wahai Allah. Supaya Engkau kekalkan cahaya hidayat yang sama pada kami, wahai Allah, sampai kami mati, wahai Allah. Kami risau, wahai Allah, di saat Kau pisahkan kami dengan Nabi dengan benteng masa 1400 tahun, wahai Allah. Nanti kami terpisah lagi dengan Nabi dengan daki-daki dosa yang kami buat sebelum Kau ampunkan kami, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah, janganlah Kau matikan kami sebelum Kau ampunkan semua dosa-dosa kami dan Kau terima kami dalam kesibukan agama, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi untuk hidayat dan kebaikan umat ni, itu kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi SAW minta, jauh bala bencana, wabak, penyakit, permusuhan, pergaduhan, kecemburuan, pergaduhan daripada umat ni Kau angkat dan jauhkanlah, wahai Allah. Jangan jadikan kami saudara mara di antara orang Islam semua bergaduh kerana perkara yang kecil dan dunia ni, wahai Allah. Wahai Allah, jadikan kami orang bersatu, wahai Allah, dalam kesatuan hati untuk mencintai Engkau dan menyempurnakan sunnah Nabi dalam kehidupan ni, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima doa Nabi kami dan terimalah doa kami hari ini, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'al syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Di kalangan kami yang sakit kesembuhkanlah, wahai Allah. Ada yang diuji ahli keluarga yang sakit kesembuhkanlah, wahai Allah. Ada yang diuji masalah rezeki kau lapangkanlah, wahai Allah. Ada yang diuji masalah hutang kau langsaikanlah, wahai Allah. Ada yang diuji masalah rumah tangga kau selesaikanlah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.